Okay, siapa ni? Nama saya Farhana. Farhana, daripada platform mana? TikTok. TikTok, okay. Farhana tinggal di mana? Oh, banyak tanya eh. Saya tinggal di Selangor. Okay, alright. Okay, jelah. Kejap, saya pun dah ingat. Apa nama tadi? Farhana. Okay, Farhana. Okay. Farhana boleh teruskan dengan pengalaman yang dilalui oleh Farhana. Okay, saya memang dari kecil boleh nampak. Okay. And saya memang pernah jatuh sakit teruk lah disebabkan oleh gangguan yang saya alami. Okay. Lah. Tapi yang saya paling ingat adalah, tak adalah banyak lah cerita, tapi ada satu cerita ni saya share lah. Boleh? Masa ni kita semua tengah PKP. Oh, baru lagi lah. Dia dah kira lama lah, ada di cerita baru, tapi yang okay. Saya sebab saya boleh nampak, adalah satu masa tu setiap kali bila dekat waktu pukul 3 pagi kan, saya akan dengar bunyi tapak kaki tau. Bunyi tapak kaki tu macam tu tau, laju sangat. Okay, bunyi tu daripada dalam bilik ke daripada luar bilik? Luar bilik. Oh, luar rumah. Luar rumah ke? Tak. Bilik. Saya duduk kat dalam bilik, saya tidur. Lepas tu saya dengar bunyi tapak kaki tu. Bunyi tu daripada luar? Daripada maksudnya luar daripada pintu bilik. Ruang tamu. Saya, macam ruang tamu. Tak. Saya bahagian atas, laluan yang kat bahagian atas tu. Oh, okey, tahu. Daripada macam ruang atas dia nak turun ke tangga lah. Okey, tahu. Lepas tu bunyi tapak kaki tu memang macam terlalu banyak kaki lah. Okay. Jadi saya ni macam setiap malam kan dengar bunyi tu kan. And masalahnya rumah ni rumah batu. Tapi bunyi dia tu bunyi bising dia macam kita berlari dekat atas rumah papan. Okey. Faham tak bunyi? Okey, faham. Jadi sebab selalu sangat dan benda tu agak mengganggu. Jadi satu hari saya ni pergilah buka pintu. Buka pintu bilik supaya macam lagi satu sebab saya jenis yang tidur, bila dengar bunyi dia saya bangun tau. Okay. Saya buka pintu lah sebab saya nak tahulah. Pukul 3 pagi tu? Yes, memang pukul 3 pagi je ada bunyi tu. Lepas tu bila hari yang saya tunggu bunyi tu keluar dan saya buka pintu, tak ada, saya tak nampak orang lalu dan bunyi tapak kaki tu tak ada. Jadi saya pun mencarilah mana bunyi tapak kaki tu, kenapa hari ni aku tak dengar. Saya cari, saya masuk bilik mak saya lah. Mak saya masa tu tengah tidur. Lepas tu saya nampak dekat hujung kaki dia ada seorang perempuan. Dia macam mayat. And dia tak ada kaki. Astaghfirullahalazim. Dia duduk kat tapak kaki mak saya. Dia duduk dia macam jilat tau kaki mak saya. Astaghfirullahalazim. Lepas tu somehow saya tak tahulah kalau yang boleh nampak ni macam mana. Tapi saya jenis yang bila saya nampak, saya tahu macam mana benda tu terjadi. Macam ni contoh yang ni saya rasa lah tapi yang saya nampak macam tu lah kan. Saya boleh jadi saya salah sebab saya tak menuntut apa-apa. Dia tu firasat. Saya pun ada penyakit tu firasat orang panggil. Oh, okey. Dia seperti mayat yang dipuja. Mayat tu pun blur. Kenapa dia ada kat situ, tapi dia buat je kerja tu. Oh. Dan surprisingly, kan saya kata dengar bunyi tapak kaki kan. Okay. Mayat tu tak ada kaki. Astaghfirullahalazim. Dan saya tak tahulah sama ada mayat tu dibunuh sebab untuk memuja atau bomoh tu cari mayat yang tak ada kaki. Tapi dia mestilah mati dalam keadaan dia nak mati tu kaki dia tu terputus. Macam tu lah yang saya nampak lah. Saya nampak benda tu suffer lah jugalah. Okay, tapi faham. the thing is benda tu dia hantar ke mak saya. Lepas tu saya ni memang tak pandai menuntut apa-apa lah. Jadi saya panggil benda tu masuk dalam bilik saya, jangan duduk dengan mak saya lah. Sebab saya tak tahu nak buat macam mana kan. Lebih baik saya yang sakit daripada mak saya kan. Oh, betul. Lepas tu sekejap sorry, terbuka benda lain. Lepas tu jadi sepanjang malam dia memang akan ada lah dekat dalam bilik saya tau. And then saya perasan setiap kali dia macam bertenggek dekat siling kan, mesti ada lipas banyak sangat datang tau. Lepas tu pernah sampai lepas tu memang lagi tak boleh tidur lah. Itu satu cerita. Tapi lepas tu saya jadi makin sakit lah. And then Pengakhiran tu? apa?
Pengakhiran yang Mak tengah cakap ni. Sekejap sorry. Mak tengah cakap dengan orang. Mak saya dengar bawa orang masak pula dah. Astaghfirullah sekarang ni. Tak ada siapa masak apa-apa. Okey. Lepas tu cerita yang kedua, cerita ni macam tersangkut lah kan, sebab tak tahu nak buat apa kan. Okey. Cerita yang kedua tak lama cerita ni macam tersangkut lah kan, sebab tak tahu nak buat apa kan. Okey. Cerita yang kedua tak lama, macam beberapa hari lepas tu lah. Masa tu kita orang dalam PKP. Kadang-kadang ada setengah barang ni, adik saya yang duduk dekat, dia akan hantar tau. Okey. Tapi dia hantar je lah dekat depan pagar. Hmm. So sebelum dia datang tu, dia call dulu cakap dia nak datang lah. And then mak saya kata, kakak cepat turun tunggu kan, sebab si adik nak datang hantar barang. Lepas tu saya pun okey lah. Sekali masa saya nak turun tu, saya dengar lah saya dengan mak saya memang dengar orang ketuk pintu. Okey, nak bagi tahu, mak saya tak boleh nampak apa-apa, dia tak boleh dengar apa-apa, dia tak boleh tengok apa-apa. Saya je yang dalam keluarga yang boleh tengok. Oh, okey. Okey, lepas tu masa saya turun, mak saya cakap dekat tangga tau. Masa saya turun tangga tu, saya dengar adik saya jerit, kakak cepatlah buka pintu. Dia kata, aku dah tak sabar nak masuk ni. Dia jerit-jerit tau. Okey. Saya macam, saya tahu kadang-kadang adik-beradik kita macam kasar kadang kan. Macam gurau-gurau kan. Tapi saya macam, satu kenapa dia nak masuk time PKP ni kan. Dia tau, dia bergurau dekat pintu tau. Lepas tu dia ketuk pintu tu yang memang macam jiran pun boleh dengar tau. Masa tu pukul berapa saya tu? Jadi macam, masa tu okey, dalam ni tak lewat sangat, dalam pukul 10 macam tu. Okey. 10 malam. Lu dengar tak? Okey, dengar. Okey. Lepas tu saya pun macam sabarlah. Saya macam tu, saya buka lah pintu kan, sebab dia dah ketuk-ketuk gris sampai dia gelak-gelak lah. Dia gelak-gelak. Masa saya buka tu, tak ada siapa. Sunyi. Lepas tu dengar bunyi angin je. Tak ada orang? Lepas tu, tak ada orang kat luar? tak ada. Memang tak ada. Tapi dia bunyilah ketuk pintu tu yang memang kita pun rasa macam, kau dah besar, tolonglah sopan sikit. Macam tu tau. Okey, betul. Dia, lepas tu, mak saya tiba-tiba, mak saya macam daripada atas kan. Dia macam, okey, masa saya kata tak ada orang tu, saya terus lah duduk kat ruang tamu tunggu adik saya. Maksudnya adik saya tak datang lagi lah kan. Saya pun biar je lah, terbuka pintu tu apa semua lah, tunggu adik saya. Lepas tu mak saya turun. Mak saya kata, kakak, adik baru je call, kata dia datang lagi 10 minit. Lepas tu dia, muka mak saya memang pucat lah, sebab dia dengar juga suara tu kan. Kakak dengar kan ada bunyi suara adik kan, dia suruh buka pintu kan, apa semua kan. Lepas tu saya tahu kan mak saya ni jenis yang macam ni lah. Jenis yang macam cepat panik tau. Saya cuma kata, ya tahu. Lepas tu, akak nampak apa-apa tak? Apa semua kan. Lepas tu, tapi saya pun tak nampak tau. Cuma saya kata, entahlah Mi, tak apalah, tunggu je lah. Alah, dia nak buat apa je kan benda ni kan. Lepas tu, tak lama tu adik saya just pass barang je lah. Dia letak je dekat pagar dan kita orang ambil lah. Tapi memang rasa lain lah, sebab sejuk, macam dia macam ada rasa angin tau. Okey. Rasa angin yang ikut kita. Memang rasa lah benda tu. Okey, dijadikan cerita kan saya cakap yang pasal ada mayat tu kan. Okey. Saya memang ada pergi berubat. And memang orang tu keluarkan sekali lah dengan sihir yang dari pemujaan yang mayat tu. Oh, alright. Itu je lah cerita dia. Sorry